Sejak kebelakangan ini heboh diperkatakan di media sosial berkenaan fenomena solar storm. Ada maklumat yang mengatakan fenomena ini akan melanda Malaysia dan hampir seluruh dunia akan menghadapi kesan daripada kejadian tersebut. Ribut solar ini berlaku disebabkan perubahan gelombang letupan di matahari yang kelajuan gelombang tersebut bergerak selaju 7 juta kilometer per jam. Menurut catatan sebelum ini, ribut solar paling kuat pernah berlaku pada 29 Oktober 2003 sehingga merosakkan banyak satelit di kutub bumi. Bagaimanapun, tiada hidupan di bumi yang terkesan dengan fenomena itu. Menjelang tahun 2024, ramai para saintis mengatakan ribut solar paling dahsyat akan terjadi lagi. Ada yang mengatakan ribut solar ini akan mengganggu frekuensi jaringan internet, malah lebih teruk lagi. Ada yang mengatakan bahawa bumi akan bergelap tanpa sumber tenaga elektrik yang bakal menjejaskan aktiviti seharian. Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan sehingga tular di media sosial sedikit sebanyak mengundang kerisauan di kalangan warga maya. Bagaimanapun, beberapa individu tampil menjelaskan mengenai ribut solar tersebut. Berkali-kali semalam masa live, orang tanya saya pasal solar storm. Jadi saya buat video terus je memandangkan ramai risau solar storm boleh jejaskan hidup kita. Tapi nak faham yang tu, kena tahu dulu pasal matahari kita ni. Behold, matahari, dan straight to the point, macam mana matahari ni boleh membakar padahal angkasa mana ada oksigen kan? Jawapannya, matahari tak membakar serupa api pada kayu ataupun kertas. Matahari sebenarnya menyala, bermula gas yang glowing hot, dan proses nak glow tu kita panggil nuclear fusion. Kalau tu terlalu rumit, abaikan je. Senang faham macam ni lah, Allah jadikan matahari tu glowing hot. Dan setiap masa matahari menjana medan magnetik, kalau saya guna technical term mungkin sangat rumit. Jadi korang bayangkan je macam pipe kat halaman rumah kita. Tengah kita siram pokok tu, flownya elok je kan. Tapi cuba korang ambil pipe tu somewhere, korang pulas pipe tu dan kepakkan macam tu. Asal korang lepas je, air akan keluar, punyalah mencurah. Itu kiasan paling mudah saya boleh bagi. Dalam situasi ni, air adalah gas plasma matahari. Pipe tu pula adalah medan magnetik. Bila ada pressure kat medan magnetik, plasma keluar, mencurah. Ni kira analogi paling mudah saya boleh bagi kat korang nak faham pasal solar storm. Dan solar storm tu pula ada 4 jenis. Yang medan magnetik terpulas sampai plasma keluar mencurah tu adalah coronal mass ejection, CME. Plasma keluar terlalu banyak, gas plasma tu sendiri. Ada solar flare juga, selalunya dikaitkan dengan CME, tapi tak perlulah kita nak kaitkan. Solar flare ni berlaku akibat gangguan pada medan magnetik matahari, kemudian ada sebuah letupan besar. Sama macam CME tadi, ini pun asbab solar storm. Kemudian ada geomagnetic storm, apabila ada reaksi antara matahari dan medan magnetik bumi. Dan solar particle event, isu sekarang ni lebih terjerumus kepada CME, sebab gas plasma dah sangat panas, tambah tengah menyimbang-nyimbang, keluar matahari itu sendiri. Setiap hari matahari menghamburkan plasma keluar. Jadi ada je hari beberapa CME berlaku. Kira pipe air tu dipulas berkali-kali. Jadi sekarang ni, kuat mana ribut suria tu? So far so good. Ribut ni pun ada unit-unit dia, sama macam gempa bumi, dan ikut kiraan dari G1 ke G5. G1 paling minor, G5 tu bukan major ya. G5 tu adalah ekstrim. Ikut purata sebanyak 1700 G1 berlaku setiap 11 tahun. Dan dalam tempoh 11 tahun yang sama tu, kita akan saksikan 100 G4 dan 4 G5. Jujur cakap, solar storm tu tetap akan bagi kesan pada bumi. Satelit boleh lingkup, tapi dari segi kesihatan tu pula, bumi ada atmosfera dan juga magnetosfera. Maka kesannya paling teruk hanya pada angkasawan di luar planet sahaja. Kita tak perlu bimbang. Kita continue je hidup kita, jauhi matahari yang terlalu terik seperti mana kita dah tahu. Maka kita barangkali paling terjejas tentang teknologi sahaja. Internet mungkin down, tapi sekejap, beberapa jam sahaja. Apa-apa pun bagus korang ambil tahu pasal ni. Saya nak jemput korang turun dekat MBSA Convention Center di Shah Alam pada 2 Disember ni. Save the date guys. Saya akan ada kat sana bermula jam 12.30 hari. InsyaAllah jumpa korang kat sana. Sekarang ni tengah kecoh dengan fenomena solar storm ataupun ribut suria yang kononnya boleh menyebabkan bumi bergelap sampai 17 hari. Persoalannya betul ke? Sebelum saya jawab, kita kena kenal dululah dengan solar storm. Dekat bumi ada angin dan ada ribut.
angin tidak menyebabkan impak berbahaya kepada kita, tetapi apabila munculnya ribut, ia boleh menyebabkan tumbangnya pokok, kereta boleh terbang dan pelbagai lagi bentuk kemusnahan boleh berlaku. Dekat angkasa sana pun ada angin suria dan ada ribut suria. Angin suria tak sama macam angin di bumi. Angin di bumi terdiri daripada udara. Angin suria terdiri daripada elektron dan proton yang bertenaga. Angin suria sentiasa bertiup ke bumi dan ia sangat berbahaya kepada manusia. Tetapi kita bernasib baik sebab bumi kita ni dilindungi oleh medan magnetnya sendiri. Ribut suria pula, dia ada dua jenis. Satu solar flare, satu CME, coronal magnetic ejection. Walaupun impak kedua-dua ini sedikit berbeza ke atas bumi, tetapi kedua-duanya terdiri daripada tenaga magnet yang sangat-sangat tinggi. Jika ribut suria menghentam bumi, ia boleh mengakibatkan terganggunya sistem telekomunikasi kita seperti internet, siaran TV, siaran radio dan sebagainya. Ribut suria juga boleh menyebabkan perkakas elektronik kita terganggu seperti power grid ataupun telefon kita, charger, bateri dan sebagainya kerana disebabkan overcharge. Sebab ribut suria ni dia terdiri daripada tenaga magnet dan tenaga ini boleh ditransfer kepada perkakas-perkakas elektronik kita. Bila dia transfer tenaga dia kepada barang-barang elektronik ni, so barang-barang elektronik ni tak dapat tampung tenaga yang tinggi daripada ribut suria. Sebab tu boleh berlaku kebakaran ataupun meletup benda-benda ini seperti yang berlaku pada tahun 1972 yang mana barang-barang elektronik dekat Amerika Syarikat sana meletup disebabkan oleh ribut suria. Ribut suria paling dahsyat pernah berlaku pada tahun 1859. Tapi masa itu manusia belum ada lagi teknologi elektronik yang banyak selain daripada telegraf. Dan masa itu telegraf memang terbakar disebabkan oleh ribut suria. Dan ribut suria paling dahsyat juga pernah berlaku pada tahun 2012. Tetapi masa itu kita bernasib baik sebab ribut suria dia berlaku tetapi dia tak dapat hentam bumi, terlepas. Okey? Jadi apabila ribut suria menghentam bumi, memang teknologi elektronik kita terganggu tapi tak sampailah nak bergelap. Masih cerah lah kalau waktu siang, waktu malam je bergelap. Adalah kejadian berlaku solar storm ini berlaku lepas masuk ke bumi. The first thing kalau dapat isyarat daripada TV ke mana-mana isyarat kita nampak, first thing sekali offkan you punya DB board, that's all. Terompah tu saya tak galakkan. Dia bagus, dia kayu, tetapi dia tidak mengganggu perjalanan jalan kita tu dengan lancar. Okay? You tak boleh jalan dengan selesa. Dan jatuh lagi ada nanti, sangat bahaya dan dia tinggi, dia boleh terpelecuk dan sebagainya. Saya tak galakkan. So pakai je slipper macam saya tunjuk tadi, slipper getah tadi pun, anything just pakai dan okey, insyaallah. Okay. Lepas itu again saya recap balik, kalau you risau pasal you punya bank, print saja bank statement dan kalau you keluar selepas itu simpan dia punya receipt dan you dah tahu berapa quantity amount duit yang ada. Kalau you nak simpan gold bar, fine, make sure you dah beli gold bar tu, jangan rosakkan dia, jaga betul-betul supaya dia punya info dekat gold bar tu terjaga. Alright. Lepas itu panduan you boleh letakkan dekat DB board tu kok anak isteri tak tahu tentang DB board. Okey, you boleh tampalkan stiker kat situ, tulis situ jika berlaku sebarang bencana, tutup ini dulu, letak stiker kat switch mana nak tutup. Ajar dia orang. Okey. Okey, saya rasa tak ramai orang, kadang-kadang ada orang tak tahu pun, anak-anak pun macam tak ambil pot, tak tahu kan. Alright, jadi start kena buat stiker tampal kat situ, tunjuk jika berlaku apa-apa letak situ. Pakai stokin boleh je, tapi slipper getah ni kan dipenebat. Kita belajar sains dulu kat sekolah kan. Jika ada sebarang jeranjatan elektrik dan sebagainya, getah itu menyelamatkan kita. Jadi pakailah slipper getah. Lepas tu nak pakai stokin, it's up to you. Alright. Bagi yang tak pernah nampak, tadi ni saya tunjuk slipper saya ni. Ini je. Pakai yang ini. Salah satu contoh lah. Pakai yang biasa saja, tak perlu mahal-mahal pun. Okay? Nah, getah itu penebat. So, sangat bagus. Kalau ada renjatan berlaku, ada elektrik bocor ke apa ke, kita dah selamat dah kita sebab kita ada getah. Untuk kepala gas, few benda yang perlu cepat kita buat. Satu, offkan kita punya DB board. Lepas tu, gas kita tu cabutkan kepala dia sekali. That's all. Okay? Apa-apa yang ada gas, itu offkan dulu. Itu je yang penting. Sangat-sangat mustahak.
Okay, kalau nak simpan, nak buat prep boleh, alright. Tapi tak perlulah stok sampai banyak-banyak. Macam saya tengok ada orang nak simpan beras sampai untuk setahun, nak buat apa? Okay, jangan buat panic buying. Buat simpan tu boleh tapi berpada-pada, tak perlu sangat-sangat. Okay, dan juga saya nak nasihatkan kalau nak buat prepping tu, kalau katalah you dah simpan, make sure bila you nak masak, nak pakai, you ambil satu, lepas tu you boleh replace balik. Katalah you ada tiga paket beras you nak simpan kan. Okay, fine. Tapi jangan biar tu dan you beli baru, you pakai baru. No. You beli baru, you ganti balik. Jadi benda tu sentiasa dipakai. Okay, that's how kita buat prepping yang sebenarnya. Okay, sama juga benda-benda lain kalau yang you beli. Apa juga yang you beli, kalau you rasa agak-agak dah lama tak jadi apa-apa, ambil dan pakai. Dan kalau kata nak continue untuk prepping balik, just replace balik. Ya, first in, first out. Itu masuk, keluarkan balik, masuk, keluarkan balik. Okay, jangan letak benda tu lama dan tak berguna. So, nanti benda tu membazir. Okay. Sesen jangan tu tak terkesan ke. Okay, kita tengok kat mana benda tu jatuh. Sebab benda ni tak boleh nak dijangka. Okay. Kita tak boleh nak dijangka, tak boleh buat apa-apa. So, kita hanya perlu buat persiapan yang dah tahu. So, kita tak panik. Alright? Itu sahaja. Alright? But again, macam saya kata, saya tak nampak pun akan berlaku 17 hari atau 15 hari bergelap itu. Saya rasa info ni agak tidak tepat. Alright? Kalau kita cakap pasal solar storm, dia tak berlaku pun pasal yang akan jadi bergelap ni. Alright? Okey, jadi saya harap semua orang dah tak panik lah. Jadi, tapi tak salah untuk nak simpan lilin sikit, okey, itu okey. Nak simpan minyak tanah sikit untuk buat pelita, itu okey. Alright. Untuk kemungkinan yang lain, sebabnya kita kena bersedia, bumi kita ni memang dah uzur. Dan akan ada banyak bencana lepas satu akan datang. Okey. Kemarau panjang tu betul. Sebab tu saya cakap nanti ada orang menjangkakan, even ada yang menjangkakan hari ni tak jadi, semalam patutnya solar storm jadi, tak ada jadi. Saya rasa kalau jadi semalam pun mungkin yang G1, G2 saja yang tak berapa kuat. Okay. So tak ada siapa pun boleh detect ataupun confirm bila solar storm tu akan berlaku. Macam yang lambat masuk ni, macam saya kata, solar storm ni yang G1 ni dia berlaku banyak kali. Sentiasa dalam masa 11 tahun ada beribu kali. Antara 1,500 sampai 2,000 kali dia meletup. Tapi kecil-kecil tak lepas ke bumi. Okey. Almari besi kat rumah, senang aja. Kat tangkai dia tu, letak satu, salutkan dengan getah. Kan banyak jual kat kedai-kedai murah-murah kan. Cari pelapik getah pegang. Itu je. Lepas tu, macam saya ajar, kalau orang yang takut juga ada renjatan dan sebagainya. Apa saja yang besi, macam katil besi, kerusi besi, carikan alas bawah kaki dia tu yang getah. Banyak ada jual kat kedai-kedai murah-murah kan. Letakkan saja penebat dia. Okey, insyaAllah. So, itu sajalah panduan yang boleh. Kan sebab you dah beli, takkan you nak buang barang-barang tu. So, carikan berdebat dia. Bawa alas di bawah tu, salutkan dengan yang rubber. Sekarang banyak jual pun. Okay. Dekat TikTok shop pun banyak, kat kedai RM2 pun banyak. Yang murah tu untuk rubber dia. Salutkan bawah kaki, that's all. Meja. Okay. Ikat dengan plastik. Plastik tidak. Untuk tu rubber, getah. Okay. Getah dia macam lembut lah. Macam rubberize tu kan dia jenis lembut. Itu penebat yang bagus. Plastik ni kurang sikit lah. Okay. Kalau rumah ke atas macam mana? Kalau rumah tinggi, dia sebenarnya kalau dia ganggu elektrik tu semua kena pun. Tapi kalau rumah bawah, kita mungkin dapat rasa daripada tanah. Itu saya kata untuk rumah bawah ni, kalau ada besi ke apa, buatlah alas tu. Okay. Rumah yang tinggi, mungkin dari segi reaksi yang terkena tu tidak. Tapi mungkin elektrik mungkin boleh terganggu lah. Terputus sebab elektromagnetik dia tu memang ganggu, itulah dia fokus pada elektromagnetik, right? Jadi yang elektromagnetik tu semua akan kena mengikut kawasan mana yang jatuh. Rumah papan tak ada masalah. Okay, rumah papan tak kena selipar pun tak apa sebab papan dia tak mengalirkan tenaga elektrik. Tetapi nak pakai boleh sebab kalau kena kat tanah tu dia mungkin akan dapat rasa, macam saya baca macam dekat Amerika ni masa dia orang kena tu, mereka dapat rasa gegaran di dalam tanah tu. Okay. So mereka dapat rasa macam tak selesa, macam rasa macam tu. Dia orang dapat rasa. Okay.
Sebab tu saya kata pakailah selipar plastik untuk ataupun selipar getah untuk jadi penebat. Kaki yang ada pakai besi, pakai selipar. Ada besi pakai selipar. Right. Dah gas tutuplah dapur gas. Okey. Nak beli tong gas banyak-banyak tak payah kot. Okey, jangan beli tong gas banyak. 2 dah cukup dah satu rumah. Pagar besi tu semua biar je lah, tak jadi apa. Janganlah terlampau kita paranoid sangatlah, semua kita fikir semua akan berlaku. Okey, so saya kata biar tahu, jangan panik. Okey, so sekarang ni saya ajar you biar tahu, jangan panik. You tak perlu panik sangat. Okey, bila you bawa kereta, okey Aizat, tayar you tu kan getah. Okey, duduk diam-diam dalam kereta tu. Alright? Baik, jadi solar storm ni macam saya kata dia ada yang kata sekarang tak jadi, mungkin yang jadi ni yang G1, G2 dia kat atas tu saja. So kalau nak kata G5 ada yang predict akan jadi pada Januari, sekarang hingga Januari. So itulah saya bagi ke ilmu ni, kita tunggu dan lihat. Okay, kalau jadi tolong buat macam mana yang saya dah cadangkan tadi. Kereta elektrik ada sedikit risiko lah sebab you charge kan pakai bateri kan. Mungkin kereta tu akan terganggu lah dia punya bateri dia. Kalau betul sebab dia ada radiation dan dia merosakkan, itu saja dia fokus. Dia rosakkan barang-barang elektrik, elektronik dan internet. Ingat 3 tu saja. Jadi apa saja barang-barang elektrik, elektronik dan internet kita, itu yang akan terganggu, jadi selamatkanlah yang itu. Jadi cara yang terbaik, offkan saja. Offkan dulu, cari getah untuk penebat, pakai slipper, balut, pegang tempat nak pegang-pegang barang-barang elektrik ni, balutkan dengan getah, itu je lah. Okay. Alright, jadi saya harap itu dapat membantu you all. So yang pasal gelap 17 hari tu setakat ini saya tak nampak akan berlaku. Tapi kalau ada info-info terbaru, pastinya kalau you tengok kerajaan sudah mengeluarkan maklumat, then it will happen. Okay, you macam saya ajar you untuk tidak panik. Satu, bagus dapat ilmu, dengar influencer-influencer bercakap di social media, tapi dengar pada orang yang betul-betul orang kata betul-betul tahulah. Saya minta tolong itu je lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia suka share-share, dia pun bercerita, tapi bukan dalam bidang dia dan sebagainya, takut jugalah info tak tepat. Alright? Tengok yang memang influencer yang banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tu, elok didengar lah. Alright? Yang keduanya, rajin-rajin juga tengok maklumat-maklumat dalam social media tentang news.